Hai, berjumpa lagi kita di dalam channel ini. Oke, pada hari ini apa yang admin ingin kongsikan kepada Anda semua, pengikut-pengikut admin maupun yang baru melihat channel ini. Isu ini sangat-sangat menggemparkan, sangat-sangat panas, sangat-sangat terkenal di seluruh dunia. Jadi sebelum itu bantu admin minta tolong tekan butang subscribe, tekan juga pada butang lonceng supaya Anda semua tidak ketinggalan info-info penting yang akan admin sampaikan di dalam channel ini untuk Anda semua. Terima kasih. Seperti mana yang lazimnya, walaupun demikian saya harap kita dapat sempurnakan sidang media saya, boleh dikatakan yang pertama selepas saya menerima surat dilucutkan keahlian UMNO kira-kira seminggu yang lalu. Jika diizinkan, mungkin saya akan memberikan beberapa kenyataan yang mungkin agak panjang sikit. Please bear with me untuk nak memastikan saya dapat menjelaskan beberapa perkara, dan selepas itu bolehlah sekiranya ada nak ditanyakan apa-apa. Saya juga percaya saudara saya semua sibuk, banyak yang nak dibuat coverage, terutama sekali tentang urusan kerajaan, yang pagi ini hanyalah sebuah NGO kecil sahaja, tetapi saya merasa amat berbesar hati sekali kerana ramai rakan-rakan media yang sudi hadir di sidang media ini, dan saya berharap juga sidang media ini dapat menjernihkan suasana dan bukan menambah lagi kegawatan yang telah sedia ada, terutama sekali dalam soal politik dan pengurusan negara, dan bukanlah menjadi hasrat saya untuk menambah kegawatan itu. Malah sekiranya boleh, kita ingin berperanan dalam bentuk yang positif. Jadi pertama yang nak saya katakan, saya minta maaf kepada semua media yang telah bertubi-tubi menghubungi saya, minta nak ditemuduga, minta komen dan sebagainya. Saya tidak berbuat demikian kepada hampir semua media. Bukan kata tak suka sesiapa, kerana saya berpandangan saya perlukan sedikit masa supaya saya dapat mengelakkan daripada emosi ataupun tekanan perasaan. Dan sekarang ini setelah hampir sebulan saya tidak menjadi calon pun, saya tak bercakap juga pada media, dan seminggu lebih kurang daripada masa saya dilucutkan keahlian UMNO, maka saya rasa saya lebih bersedialah pada hari ini untuk bercakap kepada saudara-saudari sekalian. Berhubung dengan pelucutan saya tidak ada banyak perkara yang nak dinyatakan. Cuma pertama saya mengesahkan pada hari Isnin baru-baru ini saya telah menerima surat resmi daripada Setiausaha Agong yang memaklumkan saya telah dilucutkan daripada keahlian UMNO, dan perlucutan itu berdasarkan kepada beberapa section-section yang telah disebut dalam surat tersebut. Cuma disebutkan section-section yang berkenaan, tetapi sehingga kini saya tidak pernah diberitahu apakah perkara yang sabit kesalahan. Section-section itu sebenarnya saya hafal sebagai Setiausaha Agong, sebagai ahli parti selama 43 tahun, ketua bahagian 35 tahun, ahli majlis tertinggi 28 tahun, dan Setiausaha Agong Parti, ketua penerangan parti. Section-section yang disebut itu memang saya hafal, saya faham sangat-sangat, dan itulah juga section yang saya berpegang selama 43 tahun saya menjadi ahli UMNO. Cuma malangnya, apakah tindakan saya yang disabitkan dengan section itu sampai hari ini tidak disebutkan kepada saya. Namun begitu, saya tidak hendak pertikaikan perkara itu. Saya terima seadanya keputusan Presiden Parti dan Majlis Tertinggi untuk melucutkan saya menjadi ahli,
dan saya telah bertemu dengan Jawatankuasa UMNO bahagian 4 peringkat Ketereh, dan saya telah bertemu dengan semua ketua cawangan 4 peringkat Ketereh untuk meminta mereka jangan meninggalkan UMNO. Begitu juga saya mungkin dilucutkan sebagai ahli UMNO, tapi isteri saya, anak saya, keluarga saya, ahli-ahli UMNO cawangan cabang 3 Haji Musa yang lebih daripada 300 adalah adik-beradik dan sanak saudara saya. InsyaAllah mereka kekal sebagai menjadi ahli UMNO, dan biarlah saya seorang sahaja yang dilucutkan, kerana saya berpegang pada prinsip menjadi ahli itu sebagai satu formaliti, tetapi perjuangan tak berasaskan kepada ahli. Ada orang jadi ahli tapi tak sokong, tak menyumbang kepada parti. Ada orang tak menjadi ahli tapi dia menyokong, dan dia masih boleh menjadi orang kata penyokong kepada parti. Saya mula bergiat dalam UMNO sewaktu saya pemimpin mahasiswa. Saya tidak menjadi ahli parti sehinggalah tahun 79 saya menjadi ahli parti secara resmi. Artinya saya pernah berjuang tanpa menjadi ahli parti. Saya menjadi penceramah, saya menjadi aktivis. Kemudian 43 tahun saya menjadi ahli parti. Kelebihan menjadi ahli parti ialah perlembagaan menjamin kita perkara-perkara tertentu. Satu daripadanya ialah mempunyai hak untuk dipilih dan memilih. Itu yang paling besar sekali. Kalau orang tak jadi ahli parti, dia tak ada hak lah untuk dipilih dan memilih. Jadi sekarang saya hilanglah hak dipilih dan memilih. Tapi saya merasa tak mengapa. Dalam UMNO pun sekarang ini tak digalakkan pemilihan lagi dah. Jadi super je, kalau ada tak ada pun mungkin ada juga orang tak dapat peluang dipilih. Jadi bila saya renung-renung, kedua, sebagai ahli parti kita diberikan hak untuk bersuara. Jadi bila kita tak jadi ahli parti, secara umumnya kita tak adalah peluang bersuara dalam konteks parti. Bila saya renung-renung, yang ini pun tak apalah, sebab dalam UMNO pun tidak berminat lagi mendengar suara. Yang kita nak dengar hanya satu aliran suara sahaja. Jadi pemecatan yang menyebabkan saya hilang hak bersuara pun saya rasa saya boleh terima. Jadi dengan itu saya, untuk makluman, telah menjawab surat Setiausaha Agung yang saya terima pada 9 bulan, 2 hari yang sudah, surat 5 muka surat, yang di dalamnya termasuklah beberapa perkara yang mungkin agak sensitif. Jadi saya tidak berhasrat untuk mendedahkan apa yang saya tulis, dan saya tidak menulis kepada Setiausaha Agung, saya menulis kepada Presiden UMNO untuk mendapatkan sekiranya sudi memberikan penjelasan beberapa perkara yang sangat fundamental dan asas. Takut-takut perkara itu tanpa penjelasan akan berterusan dianggap sebagai fitnah. Kalau tidak diberi penjelasan, saya tak tahu itukah fitnah atau tidak. Pada saya dianya kebenaran. Tapi apakah perkara-perkara itu terlalu amat sensitif, perkara yang amat besar dalam perjalanan UMNO dan kerajaan, maka saya buat masa ini tidak berhasrat untuk berkongsi dengan sesiapa. Biarlah dia terhad kepada saya dan Presiden UMNO. Cuma yang dapat saya bacakan sedikit daripada kandungan ucapan surat saya, 5 muka surat itu. Dalam para 7 saya telah menyebutkan bahawa kita masing-masing ada kecintaan kepada parti. Jika ada neraca yang boleh menyukat kecintaan ini, nescaya kita boleh lihat cinta siapa yang lebih berat timbangannya. Jika ada cupak yang boleh menyukat banyaknya kasih saya kepada UMNO berbanding dengan kasih yang amat berhormat Datuk Seri, pasti kita akan tahu kasih dan setia siapa yang lebih banyak kepada UMNO. Malangnya, yang amat Datuk Seri lah neraca dan yang amat Datuk Seri lah cupaknya. Jadi yang amat berhormat Datuk Seri telah menafikan kasih dan kesetiaan orang lain
kepada UMNO. Itu satu daripada 12 para 5 muka surat yang saya zahirkan perasaan hati saya, kerana saya ingin menegaskan saya tetap sayang kepada UMNO, saya tetap setia, dan sepanjang hayat saya berjuang sehinggalah UMNO diharamkan pada tahun 87. Saya adalah penajanya, orang yang mula-mula menaja semula UMNO baru pada ketika itu dengan nombor keahlian 000124. Dr. Mahathir nombor 1 waktu itu saya sendiri. Jadi tidak mungkin seorang yang menghidupkan UMNO sewaktu UMNO mati pada tahun 86 tak sayang pada UMNO, derhaka pada UMNO, atau berbuat sesuatu kerana tidak kasih pada UMNO. Para 12 itu saya tamatkan dengan 4 perkataan saja. Yang amat berhormat Datuk Seri, kita berbeza pendapat. 3 perkataan di akhir surat saya. Pada saya, kita berbeza pendapat. Siapa yang lebih betul, siapa yang lebih benar, itu kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu berhubung dengan pemecatan. Setakat itu saja yang nak saya katakan. Saya menerima secara berlapang dada dan saya akan meneruskan idealisme politik saya tanpa parti, tetapi menggunakan apa jua platform yang asalkan saya dapat terus menyumbang kepada apa yang menjadi sebahagian pada jiwa saya, iaitu tentang urusan kenegaraan, pentadbiran, politik dan usaha-usaha membina bangsa dan negara. Perkara kedua yang saya ingin kongsikan dengan saudara-saudari yang saya kasihi, barangkali kita sering terdengar apa yang terdapat dalam Al-Quranul Karim yang menyebut wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Kadang-kadang kita merancang, tapi Allah juga merancang. Wallahu khairul makirin. Saya yakin Allah adalah sebaik-baik perancang. Tak pernah ada dalam istilah saya tidak menjadi ahli UMNO ataupun saya dipecat. Kerana banyak orang lain yang sangat agresif mengkritik presiden dan sebagainya, mereka tidak dipecat. Ada yang begitu berani menandatangani SD, membuat sokongan pada individu tertentu, bercanggah dengan presiden, tidak dipecat. Saya ni dalam setia, tak jadi calon pun setia, sampailah ke pilihan Padang Serai, pergi berkempen, berhati-hati, tidak kritik tegur presiden, tiba-tiba terpecat. Pada saya itu perancangan Allah, bukan sekali-kali perancangan saya. Tetapi barangkali ada sesuatu yang baik daripada itu. Pertama kali saya mula merasakan saya terungkai daripada politik kepartian dan berkelompok-kelompok. Suddenly saya mempunyai kawan yang ramai daripada political divide yang berbeza-beza. Maklumlah 30-40 tahun duduk dalam UMNO, dengan PAS dulunya tak bertegur siapa, dengan parti-parti lain jadi kurang. Sekarang ini saya dapati satu pengalaman baru dalam beberapa hari. Saya tak jumpa Dr. Mahathir ni sejak saya berhenti jadi menteri dia dulu, kecuali sekali satu malam saya pergi rumah dia. Tapi sekarang semalam saya dapat duduk dengan Dr. Mahathir, dan ramai lagi lah orang lain. Datuk Zuraida datang, pemimpin-pemimpin parti-parti lain, macam Ibrahim Ali ke, PAS ke. Jadi saya merasai satu suasana baru di mana saya mempunyai akses kepada rakan-rakan parti-parti politik yang lain. Dan saya nak menjelaskan pada hari ini, saya memilih buat masa ini untuk tidak berada dalam mana-mana parti politik, dan saya telah memilih untuk aktifkan Muafakat Nasional. Jadi pada pagi ini juga saya nak ambil peluang, kerana belum pun Muafakat Nasional bergerak, kita dah difitnah dah. Kononnya saya ni dululah pergi daftar senyap-senyap Muafakat Nasional. Apa strategi saya? Kononnya saya ni tali barut sana, tali barut sini.
Dituduh bukan kecil-kecil, tuduh terbuka dalam Facebook, dan ramailah orang menyumpah seranah dengan saya, panggil saya Anwar Musang, panggil saya pengkhianat, macam-macam. Saya penuh tengok, dan saya dapati kawan-kawan saya dalam parti-parti tertentu penuh dengan fitnah yang kita reka dan akhirnya kita percaya sendiri. You created lies and finally you believe in your own lies. Itu sangat berbahaya, ya. Dan saya perhatikan terlalu banyak sekali, termasuklah dalam soal MN ini. Muafakat nasional politik, saya panggil muafakat nasional politik, yang diwujudkan pada bulan September tahun 2019 dulu itu muafakat nasional politik. Sekretariat bersama saya dan Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, ya. Dan saya nak sebutkan di sini secara yang orang kata direct. Pendaftarannya dulu saya telah diarahkan Datuk Zahid supaya tidak meneruskan pendaftaran. Seperti mana juga saya diarahkan setelah Tan Sri Muhyiddin memberi surat hitam putih nak menyertai muafakat nasional atas jemputan UMNO, saya diarahkan oleh Datuk Zahid supaya tidak meneruskan membawa PPBM menjadi ahli muafakat nasional. Ini semua fakta, tapi biarlah benda itu dah ke belakang. Saya nak tumpu pada muafakat nasional yang ada ini, ya. Saya pada waktu itu tidak meneruskan soal pendaftaran, tak pernah berhubung dengan Registrar of Societies. Tiba-tiba pada bulan April tahun lalu, sahabat sebelah saya ni, Datuk Syarul Nizam, melalui sesulit kanan saya, tunjukkan teks dalam telefon dia. Datuk Sri Nizam berhasrat nak jumpa saya. Waktu tu saya Menteri Wilayah Persekutuan. Berikutan daripada saya dipecat daripada menjadi Setiausaha Agung Barisan Nasional dan Setiausaha Agung Muafakat Nasional. Ini bulan April, ya. Kalau tak silap ni bulan April, ya. Jadi akhirnya saya tak kenal Datuk Syarul Nizam pun pada waktu itu. Minta maaf lah, dia ketua cawangan UMNO di Batu Pahat, tapi saya tak kenal secara peribadi. Jadi Datuk Syarul Nizam datang jumpa saya dan menyatakan hasrat dan memaklumkan dia ada daftarkan dengan ROS, Badan Nama Muafakat Nasional, tapi NGO berdaftar dengan Registrar of Societies, bukan muafakat nasional politik. Itu belum diluluskan, ya. Tapi ini muafakat nasional NGO, dan dia terangkanlah pada saya apa perlembagaan dia, apa struktur dia dan sebagainya. Ringkas cerita, saya setujulah untuk nak menyertai NGO ini. Jadi keahliannya masa itu baru 7-8 orang. Saya dilantiklah sebagai presiden bulan April tahun lalu. Tapi oleh kerana saya masih aktif dalam UMNO dan sebagainya, kita tidak aktifkan muafakat nasional itu. Sehingga bila saya dah diputuskan tak jadi calon lagi, ya. Ini sebelum lagi saya dipecat, maka kita pun bermusyawarah, kan mudah, ya. Jadi dalam kita susun-susun itulah datangnya pemecatan. Jadi bila datang pemecatan itu, 3 hari lepas pemecatan tu barulah saya buat posting yang saya akan menggerakkan muafakat nasional. Itu latar belakang dia, nothing more, nothing less. Dan saya bercakap di sebelah orang yang mengasaskan pendaftaran ini. Jadi tapi tak apalah, saya redalah. Maklumlah kita ni bila dah tak jadi ahli UMNO mungkin dipandang hina lah oleh kawan-kawan dalam UMNO. Tetapi itulah story kedudukan sebenar. Kedua, saya merasakan negara kita masih lagi berada dalam kepompong masalah yang tidak berkesudahan. Punca yang paling besar sekali yang dihadapi oleh negara adalah kerana rapuhnya penyatuan dan perpaduan. Sehinggalah sekarang ini, walaupun kerajaan yang dibentuk nak cuba dinamakan kerajaan perpaduan, tetapi perpaduan yang dimaksudkan itu tidak dibina di atas satu asas yang kukuh.
maka kerajaan yang ada ini pun akan kekal rapuh kalau tidak dilakukan sesuatu dengan ikhlas, dengan bersungguh-sungguh. Yang pertama. Kedua, negara kita sebagai sebuah negara majmuk, berbagai kaum, berbagai agama, ia perlu diuruskan dengan satu cara sebagaimana pengasas-pengasas negara telah menguruskannya dulu, iaitu berasaskan kepada kecintaan dan kasih sayang, berasaskan kepada perpaduan berbagai kaum, berbagai bangsa, dan berasaskan kepada saling menghormati ataupun respect di kalangan rakyat berbagai-bagai kaum. Negara kita ini tidak ada tempat untuk chauvinism. Negara kita tidak ada tempat untuk racism. Negara kita juga memerlukan kepada prinsip-prinsip kesederhanaan. Namun, having said that, saya sangat berkeyakinan kalau mahukan kepada satu perpaduan yang jati dan tulen, dia mesti berpaksikan kepada kelompok induk ataupun kelompok terbesar. Kalau kita membina sebuah rumah itu tegak kalau zaman dulu kerana tiang serinya. Tiang seri rumah adalah tiang yang terbesar di dalam rumah. Kalau mahu tegak sebatang pokok, tegaknya pokok kerana akar tunjangnya. Akar tunjang juga adalah akar yang terbesar. Ini rules yang basic dan simple. Bagi negara Malaysia, kestabilan hanya akan terwujud kalau kelompok induk, yakni orang Melayu dan umat Islam, jangan berpecah belah. Kalau mahukan kepada satu penyatuan yang tulen, pada fahaman saya, orang Melayu sendiri tidak boleh berpecah belah. Dan itulah dasarnya dulu 40 lebih persatuan-persatuan Melayu digabungkan dengan terwujudnya UMNO. Dia bermula dengan penyatuan kelompok induk, yakni orang Melayu dan Islam. Kedua, orang Melayu dan Islam dalam negara ini tidak boleh bersendirian. Tidak boleh eksklusifly segala-galanya untuk orang Melayu dan Islam. Kerana hakikat negara ini sebelum merdeka lagi adalah sebuah negara berbilang kaum, berbilang bangsa. Maka the next step untuk kestabilan negara ialah inclusivity, di mana mesti menghormati semua hak kepada semua kaum, tak kira kecil ataupun besar, dalam satu bentuk penyatuan. Dan itulah asas negara kita menjadi sebuah negara yang kukuh sejak merdeka sampailah kepada muktakhir ini. Perkara itu mula disintegrate. Dia disintegrate bermulanya dengan perpecahan orang Melayu itu sendiri. Sebab itulah saya berkata kepada UMNO sewaktu saya menjadi Sesagaung dan juga Sekretariat Muafakat Nasional, apabila musibah PRU 14 berlaku, jalan untuk kita membawa kestabilan hanya satu, iaitu Muafakat Nasional, yakni menyatu padukan dulu parti-parti utama di kalangan orang Melayu. Kemudian kita tulis dalam piagam itu, selanjutnya kita mesti menghulurkan tangan kepada parti-parti lain lebih kecil, termasuk di kalangan parti-parti yang bukan orang Melayu, bawa ke dalam satu bumbung, dan itu boleh memberikan kestabilan kepada negara. Malangnya idealisme itu telah gagal untuk digunakan dalam PRU 15. Berbeza pendapat antara saya dan beberapa orang dengan orang-orang yang tertentu yang mempunyai formula yang lain, jajaran yang lain, yang lebih baru daripada pemikiran yang saya katakan tadi. Tapi apakah buktinya? PRU 15 telah memberikan jawapan bahawasanya dengan cara berpecah, dengan cara solo, kini UMNO menjadi parti minoriti. Apabila nak dibuat kerajaan perpaduan, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, walaupun hasratnya baik, dia tidak berjaya kerana UMNO hanya menjadi satu parti tempelan yang kecil. Dia tidak menjadi tiang seri kepada kerajaan. Dia tidak menjadi akar tunjang kepada kerajaan. PKR hanya menerima 11% support dalam pilihan raya lepas daripada orang Melayu.
PH hanya menerima 30% daripada sokongan orang Melayu. Sokongan orang Melayu majoriti adalah kepada Perikatan Nasional. Tapi Perikatan Nasional pula ambil keputusan tidak mahu berada dalam kelompok pentadbiran dan memilih menjadi pembangkang. Maka keadaan yang sebegini pada saya tidak akan membawa kestabilan. Pun begitu, itu urusan parti-parti, bukan urusan Muafakat Nasional NGO. Saya cuma memberi senario latar belakang. Baik, apakah peranan Muafakat Nasional NGO? Pertama, kita sudah setuju dan sepakat Muafakat Nasional bukan parti politik. Kita kekal sebagai satu NGO. Kedua, Muafakat Nasional akan terbuka kepada semua ahli parti dan bukan parti, bagi membolehkan peranan Muafakat Nasional adalah ke arah menanam nilai-nilai dan kefahaman kenegaraan yang berasaskan kepada 3 prinsip tadi, iaitu kasih sayang ataupun love, perpaduan ataupun unity, dan saling menghormati ataupun respect. Love, unity and respect must not be taken for granted. Harus ada usaha yang tersusun untuk melatih rakyat, terutama generasi muda, agar dapat memahami kalau kita rasakan kita nak bertanggungjawab membangunkan negara kita, kita harus menanam nilai-nilai ini dengan cara yang teratur. Dan di sinilah kita merasakan Muafakat Nasional boleh memainkan peranan, di mana anggotanya tak mengapalah datang daripada berbagai-bagai parti, dan sebagai badan NGO kita cuba lakukan sekadar mana yang kita mampu. Kita tidak akan jadi satu badan yang glamorous, satu badan yang kaya raya, satu badan yang kuat, satu badan yang orang kata mengancam sesiapa. Kita mahu ambil pendekatan positif dan konstruktif. Berdasar pada itu, walaupun sepatutnya hari ini baru saya mengumumkan keahlian dan membuka keahlian, atas permintaan ramai, hari Ahad lepas saya beritahu pada sosial kerja, bukalah sebab ramai sangat orang duk tanya. Tiba-tiba bila dibuka, saya terperanjat. Dalam masa 24 jam dibuka, 10,000 lebih telah memohon menjadi ahli. Dan apabila saya minta profil daripada pendaftaran itu, datangnya daripada seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak. Dan sehingga hari ini sudah hampir 20,000 yang memohon, sehinggakan saya jam dari sudut macam mana nak respon, macam mana nak jawab, macam mana nak susun, macam mana nak organize. Sebab saya asal MN tu kecil-kecil je lah, sebagai orang yang baru buang daripada kapal, tak mungkin boleh bawa kapal yang besar. Tapi realitinya hari ini amat memeranjatkan saya. Justru saya telah menangguhkan sehingga hari ini sebelum mengumumkan struktur dan pembawa utama kepada MN, kerana saya tak nak menggelabah umum dan orang tak faham dan sebagainya. Jadi saya telah mengambil masa lebih pada 1 minggu. Pertama, membuat consultation dengan eminent persons dalam negara untuk memberi nasihat kepada saya. Saya telah berbincang dengan Tun Hamid Muhammad, orang yang amat faham tentang perlembagaan negara. Saya duduk dengan Profesor Syam Rahayu untuk melihat secara mendalam hal-hal berkaitan dengan perlembagaan. Semalam saya berpeluang duduk dengan Tun Dr. Mahathir, berbincang 2 jam dengan beliau tentang situasi yang dihadapi oleh negara dan apakah yang masih boleh kita lakukan. Saya berhubung dengan Tan Sri Lee Lam Tai, ya. Saya sebut nama-nama ini kerana mereka-mereka adalah orang yang telah saya rujuk. Saya juga berhubung dengan Tan Sri Rais Yatim, Speaker Dewan Negara, untuk nak menyampaikan hasrat dan bagaimana dapat saya move forward. Dan saya juga telah adakan pertemuan-pertemuan dengan personaliti-personaliti yang tampil ke hadapan mahu beraktif secara langsung. Bukan saja sebagai penasihat, tapi mereka mahu aktif secara langsung. Jadi pada hari ini saya mengumumkan 30
nama orang-orang yang telah saya, walaupun sebenarnya nama tu panjang lagi, yang tampil jam pertama ataupun hari pertama MN dibuka, pada saya mereka semua adalah pengasas. Ramai, ya, termasuk Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, Serta Agung PAS, dia masuk mendaftar. Khairuddin Takiri masuk mendaftar. Ni Abdul, ramai, dan daripada berbagai-bagai parti. Tapi setelah bincang, saya buat keputusan orang-orang yang jadi ahli parlimen dan ahli Dewan Negeri, kita bercadang untuk mereka tidak memegang jawatan di peringkat yang tinggi. Ya, mereka boleh jadi ahli, tapi eloklah mereka tumpu kepada peranan mereka dalam parti masing-masing. Dan yang lain-lain, saya telah bersetuju untuk menerima beberapa orang tokoh-tokoh utama, yang mana selepas ini saya terpaksa mewujudkan pejabat perhubungan negeri untuk selaras peringkat negeri, parlimen dan DUN bagi mereka-mereka yang ingin menggerakkan di negeri, parlimen dan DUN masing-masing. Untuk di Central Committee, selain pada mereka-mereka yang saya sebut nama, yang saya rujuk, saya bincang, dapatkan nasihat dan sebagainya, berikut adalah 30 nama yang terpaksa saya pilih. Tak ramai lah daripada satu-satu parti, sebab nak buka ruang kepada professional, academician dan juga influencers yang saya harap dapat membantu gerakan ini. Yang pertama ialah Yang Mulia Datuk Seri Tengku Idris Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar. Yang kedua, Yang Berbahagia Tan Sri Haji Noh bin Omar, BN. Yang ketiga, Datuk Sri Zuraidah Kamarudin, PBM. Yang keempat, Datuk Sri Dr. Edman Santara Kumar Ramanaidu, PBM. Yang keempat, yang kelima, Profesor Datuk Dr. Yahya Ibrahim, mantan Naib Chancellor UNIZA. Yang keenam, Profesor Madya Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, pakar perundangan dan perlembagaan. Yang ketujuh, Profesor Dr. Muhammad Ridwan T. Abdullah. Yang kelapan, Profesor Dr. Wan Azman Wan Sulaiman, USM. Yang kesembilan, Datuk Seri Muhammad Ridwan Muhammad Yusof, mantan Menteri Pembangunan Usahawan daripada PPBM. Yang ke-10, Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan daripada Pejuang. Yang ke-11, Profesor Sofian Ibrahim, UTM. Yang ke-12, Lieutenant General Bersara Datuk Seri Aziz Ibrahim, Tentera Udara Diraja Malaysia, Bersara. Yang ke-13, Lieutenant Colonel Bersara Zaini bin Muhammad, Veteran Angkatan Tentera. Yang ke-14, Datin Farah Umaira Parwis, pengasas penubuhan MN dan juga usahawan. Yang ke-15, Saudara Cikgu Izzat Johari, bekas aktivis ummah daripada NGO. Yang ke-16, Datuk Lila Rozaini Hussein, Ragat Foundation, Sarawak. Yang ke-17, Dr. Muhammad Zuhdi Marzuki daripada mewakili PAS, wakil yang diberi nama oleh PAS. 18, Siti Faizah Abdul Rahman, pemimpin mahasiswa Kesatuan Mahasiswa Kebangsaan daripada USM. Ke-19, Saudara Ali Nur Ahlam, Presiden Majlis Perwakilan Mahasiswa Kebangsaan, UUM. Ke-20, Datuk Jamal Abdillah, seniman. Yang ke-21, Datuk Izlan Yusof, seniman. Yang ke-22, Umi Nazira Nur Hidayah Zainul Abidin atau Umi Nazira, pelakon. Yang ke-23, Jasper Supaya, pengacara dan ikon televisyen.
yang ke-24 Datuk Dr. Junaidi, Datuk Dr. Budiman Zohdi, Naib Ketua UMNO Bahagian Sungai Besar, Datuk Zurihat Yusof, Ketua UMNO Bahagian Kuala Langat, Datuk Tun Faisal. Ini semua adalah rakan-rakan yang berkhidmat bersama saya. Datuk Muhammad Azam Ismail, Bendahari UMNO Bahagian Ketereh, Chua Hock Kuan, Naib Ketua Pemuda MCA Kebangsaan, dan Teknologis Subhas Chandra Bose daripada MIC. Ini 30 orang yang akan membantu bersama-sama dengan saya dalam Dewan Tertinggi Muafakat Nasional NGO. Yang lain-lain akan dibentuk dalam bentuk jawatan kuasa bertindak yang spesifik, dan juga Badan Perhubungan Negeri, Badan Perhubungan Parlimen, Badan Perhubungan DUN yang akan kita buat secara berperingkat. Jadi itulah penjelasan saya yang panjang lebar berhubung dengan kedudukan saya, dan juga saya edarkan dalam press kit tentang muafakat nasional, matlamat penubuhan serta maklumat asas mengenai muafakat nasional. Antara projek yang awal yang kita harap dapat dilakukan ialah menggerakkan sekolah politik ataupun yang kita panggil sekolah memahami pengurusan negara, short form sempurna, sekolah memahami pengurusan negara, untuk kita menyampaikan menerusi pakar-pakar hal-hal yang berkaitan dengan demokrasi, perlembagaan, asas penubuhan negara, social contract, hal ehwal semasa negara. Itu antara perkara yang kita harap dapat kita sampaikan secara sistematik. Jadi dengan perkara itu, insya-Allah saya akan cukup sibuk sebagai orang tanpa parti. Saya rasa tugasan yang ada di hadapan saya dan kawan-kawan juga cukup banyak. Saya harap mereka yang 30 ini dapat membantu saya untuk mengambil tindakan-tindakan dan aktiviti. Tetapi sekali lagi saya katakan dalam bentuk positif. Kita bersedia untuk bekerjasama dengan kerajaan, government of the day. Kita bersedia untuk bekerjasama dengan parti-parti politik, both divide, government and opposition. Dan yang penting sekali juga, muafakat akan menerima keahlian daripada NGO sebagai ahli bersekutu. Dan kita akan menganjurkan siri roundtable dengan ketua-ketua persatuan dan organisasi untuk kita menyumbang dalam aspek-aspek yang tertentu daripada semasa ke semasa. Sekali lagi saya ucap terima kasih banyak. Menjadi macam ceramah pula ya, panjang ya. Sebab sekurang-kurangnya saya yang datang dapat faham dalam bentuk perspektif yang luas, lebih faham dengan tentang apa sebenarnya muafakat nasional dan way forward selepas daripada ini. Urustia dan pejabat muafakat nasional adalah di sini, sedang diwujudkan, dan saya cuma nak minta maaf kepada sekarang dah hampir 20,000 yang telah mohon ahli minta sabar sekejap kerana urustia tengah kelang kabut untuk nak menyusun, memaklum balas, memberi nombor keahlian dan juga nak mengaturkan bagaimana kita akan organize berdasarkan kepada struktur negeri, parlimen dan DUN berdasar pada permohonan yang sedia ada. Minta bersabar sekejap, dan saya minta maaf kerana saya agak terkejut dengan jumlah yang ramai. Saya perlukan sedikit masa nak organize keahlian. Okey. Yang 30 disebut sebagai ahli Dewan Tertinggi. Ahli Dewan Tertinggi Muafakat Nasional. Dia menjadi badan pentadbir lah. Dalam perlembagaan sebenarnya 24 buat masa ini ya. Tapi saya dah campur dengan urustia, juga mereka-mereka yang mengasaskan, dan ini Setiausaha Agung akan ambil langkah-langkah tertentu bagi memastikan dia mesti sentiasa selari dengan undang-undang tubuh yang telah diluluskan oleh pendaftar pertubuhan. Itu sangat penting, kepatuhan kepada peraturan-peraturan yang sedia ada. Tapi 20 lebih, hampir 20,000 ke lebih 20,000? Saya tak tengok yang terbaru. Saya tengok semalam dah
mencicah 20,000, hampir 20,000 ya. Tapi tak apalah, kita sangat-sangat menghargai mereka-mereka yang begitu bersemangat sekali. Cuma saya belum sempat kenal mereka daripada mana, siapa dan sebagainya, dan saya akan turun ke negeri-negeri bersama ahli Dewan Tertinggi untuk bertemu secara tertutup dengan ahli-ahli kita terlebih dahulu. Apa pandangan Tun Mahathir tentang Muhammad Khairul? Saya sangat bersyukur kerana Tun memberi dukungan yang kuat, dan saya, itulah, saya memang lama tak jumpa dengan Tun sejak saya berhenti jadi menteri dulu lagi dengan masa kabinet dia. Saya antara orang yang paling jarang jumpa Tun. Saya rasa dah berhenti tu dah hampir berapa belas tahun dulu. Saya jumpa dia 2 kali kot, yang betul-betul jumpa duduk dan saya dapat menyatakan Tun memberi sokongan yang kuat. Tun melahirkan rasa kebimbangan beliau tentang kedudukan orang Melayu. Tun bercakap dengan saya panjang lebar bahawasanya malah kalau tidak menjadi satu kesalahan, Tun menyebut dalam masa 20 tahun daripada sekarang, kalau tidak berbuat sesuatu, kedudukan orang Melayu dalam negara ini sudah tidak lagi seperti mana yang hasrat suatu negara ini mula dimerdekakan. Dan Tun kata apa-apa saja usaha yang boleh membawa kebaikan bagi negara, khususnya bagi orang Melayu, dia bersedia untuk memberi sokongan, dan saya telah ucapkan terima kasih kepada Tun, dan saya telah memaklumkan pada Tun, saya telah brief dia apa yang saya nak buat tentang MN, sebab dia pun tak tahu. Macam mana pandangan Tun, adakah dia akan bersama dengan MN? Pada saya tidak berbangkit. Tun adalah seorang negarawan. Ini MN hanya persatuan yang kecil. Ini Tun adalah bapa ya kepada negara kita. Walaupun apa juga yang berlaku, tak ada siapa yang dapat menafikan. Tun Mahathir adalah negarawan yang ulung. Beliau sentiasa mempunyai idealisme dan juga hasrat yang sangat tinggi, dan tidak banyak orang seperti itu ya. Jadi tidak sama ada dia menjadi ahli resmi atau tidak, walaupun saya ada juga jemput lah, tapi jemput mulut je lah, belum ada hantar surat dan sebagainya. Tapi dia beritahu saya, you buatlah, dia kata, saya ni kalau apa-apa benda yang baik bagi kepentingan orang Melayu dan baik bagi kepentingan negara, dia akan memberi dorongan dan sokongan. Pada saya itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Pada saya dia memberi satu semangat untuk, ya ini bukan parti politik. Kalau parti politik nak fikir macam mana popular, macam mana nak kalahkan siapa, nak lawan kat mana. Jadi saya alhamdulillah, saya tak perlu fikir. Itu serahlah pada kawan-kawan yang berparti, mereka lah nantinya yang nak cari jawatan dan kedudukan. Itu pun satu usaha yang baik juga. Tapi saya nak cuba dengan cara saya melalui badan NGO. Di akhir-akhir hayat ni elok juga dapat berkawan dengan semua orang, jangan banyak sangat musuh. Saya tengok di luar sana tu terlalu banyak kebencian, stres. Kadang-kadang saya baca WhatsApp group kawan-kawan saya ketua bahagian maki hamun habis segala nama haiwan di rimba digunakan untuk satu sama lain. Saya kata dulu saya dalam UMNO, saya 28 tahun dalam MKT, tak ada macam ini. UMNO sama UMNO, respect, hormat. Kalau nak bergaduh pun ada cara, nak kritik pun ada cara. Dan kita bercakap tentang bangsa, soal negara. Ini bercakap soal individu, maki hamun, sumpah serana. Yang kedua sekarang ni pula, orang pakai penulis-penulis yang dibayar gaji, bayar upah. Saya 43 tahun dalam UMNO, tak ada seorang pun sampai sekarang jadi orang yang saya upah untuk menulis ya. Padahal saya pernah jadi Sesagung, jadi ketua perangan, tak adalah saya ada payroll, gaji orang berhabis duit berjuta-juta. Kalau yang menulis tu pula levelnya tak sampai nak fikir soal negara ni kompleks dan bendanya very highly confidential. Tapi reka cerita hayun, tak ada pula orang menyambar macam menyambar umpan hidup, kata orang. Dan saya banyak kali kena orang kata saya ni ejen broker bersatu, ada yang kata saya ni musang berbulu ayam, ada yang kata saya ni pembelot daftar MN senyap-senyap. Penuh dengan fitnah, buka hari-hari fitnah. Jadi sekarang saya duduk dalam satu keadaan yang saya katakan yang lebih murni keadaan. Dia tinggalkan itu kepada kawan-kawan dalam
dalam politik lah, buat sementara. Kalau saya gian balik, nak main politik balik, nak bertanding balik, carilah pula parti, masuk pula parti yang nak terima kita kan. Saya buat masa ni elok kita kekal dengan cara begini lah. Masih boleh menyumbang, insyaAllah, tanpa mengejar pangkat, tanpa mengatur orang. Kita buat benda positif, latih anak-anak muda, kongsi pengalaman kita yang ada sedikit sebanyak, dan dapatkan orang-orang yang jujur dan ikhlas. Saya rasa masih ada peranan yang tidak kecil juga, saya rasa, dalam masyarakat. Jadi